Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung semula sebagaimana yang telah kita jadualkan. Ini merupakan majlis pembacaan hadis-hadis yang dihimpunkan dan disusun oleh Imam Al-Tirmizi rahimahullah di dalam kitabnya Syama'il Muhammadiyah, agar kita dapat mengambil petunjuk dan faedah dengan mengenali sosok pribadi agung Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada pertemuan kita yang kedua kita akan mula memasuki kitab ini, dan kita akan mulai dengan bab yang pertama, yaitu babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada bab yang menjelaskan tentang, telah datang bab yang menjelaskan padanya, iaitu tentang ciri-ciri fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk penjelasannya mula-mula kita akan baca matannya, matan hadis. Kemudian kita akan memberikan terjemahannya. Kemudian di mana perlu kita akan membuat penjelasan ringkas. Kemudian akan disudahi dengan kesimpulan terhadap keseluruhan hadis-hadis yang dibaca di dalam bab ini. Dan insya-Allah kita mulakan dengan pembacaan matan hadis. Baik, Ahmad Syakir, sila baca. Ahsanallahu ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafidh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa bil-tawil al-ba'in wala bil-qasir wala bil-abyad al-amhaq wala bil-adami wala bil-ja'di al-qatat wala bis-sab. Ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanah fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinah 10 sinin wa tawaffahu Allah ala ra'si 60 sanah wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Baik, maksudnya diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, dia bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi, laisa bil tawil al-ba'in, dan juga tidak pula rendah, maknanya pertengahan. Warna kulitnya tidak terlalu putih, dan tidak pula terlalu merah. Rambutnya pula tidak terlalu keriting dan juga tidak terlalu lurus. Jadi
Ini di antara sifat-sifat fizikal yang boleh kita lihat, yang kita simpulkan Nabi SAW memiliki sifat pertengahan. Ya. Allah Ta'ala mengutuskan baginda, yakni Nabi Muhammad SAW, ketika usianya mula mencecah 40 tahun. Baginda tinggal di Mekah selepas dilantik menjadi Nabi selama 10 tahun, dan di Madinah juga 10 tahun. Setelah itu baginda SAW diwafatkan oleh Allah Ta'ala ketika di awal usia 60 tahun. Ya, kepala dan janggutnya, pada kepalanya dan janggutnya tidak sampai 20 helai rambut berwarna putih, yakni uban. Jadi hadis ini menjelaskan beberapa faedah. Yang pertamanya tentang fizikal Nabi SAW dari sudut ketinggian, ya, juga sudut dari segi warna kulit Nabi SAW. Nanti akan datang hadis-hadis lain. Ya, kemudian disebutkan bahawa Nabi SAW diutuskan ketika usianya 40 tahun. Ya, nubbi'a, ya, nubbi'a bi Iqra wa ursila bi al-Mudaththir. Nabi SAW diangkat menjadi Nabi SAW dengan surah Al-Alaq pada usia 40 tahun. Kemudian Nabi SAW wa ursila bil Mudaththir, kemudian diangkat menjadi Rasul dengan surah, ya, Al-Mudaththir. Jadi di sini, ya, Anas bin Malik radhiyallahu an menyebutkan umur Nabi SAW, ya, ketika diangkat menjadi, ya, Rasul, ya, 40 tahun. Kemudian disebut lamanya Nabi SAW bermukim, iaitu 10 tahun di Mekah. Ini pendapat para ulama mengatakan, ya, yang sebenar adalah 13 tahun, tapi sebab 10 tahun itu di round figure, 13 bawa ke angka yang terhampir jadi 10 tahun. Itu pendapat, ya. Dan di Madinah juga 10 tahun. Jadi kemudian Nabi SAW diwafatkan ketika awal 60 tahun. Ya, sebagaimana dalam sejarah, ya, sirah Nabi SAW, kita tahu Nabi SAW wafat pada umur 63 tahun. Jadi seperti juga tadi, menggunakan kaedah matematik penghampiran, 63 di round figure jadi 60. Dan yang tepat adalah, iaitu kalau diukur dari segi ketepatan, maka 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dan diwafatkan dalam usia 63 tahun. Hadis ini juga memberikan faedah bahawa begitu telitinya para sahabat Nabi SAW memerhatikan tentang Nabi SAW. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, sehingga kan, ya, rambut yang ada pada, ya, kepala Nabi SAW pun yang mulia itu juga janggutnya dikira oleh mereka itu. Menunjukkan apa? Saking teliti dan cintanya mereka kepada Nabi SAW. Baik, lanjut. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سمط أسمر اللون إذا مشى يتكفى. Jadi hadis ini bermaksud juga yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik, ini adab ketika kita mendengar nama, ya, para sahabat, hendaklah kita doakan dengan kalau seorang radhiyallahu an. Ya. Ketika mendengar nama Nabi SAW, maka hendaklah kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah sebut dah kaedah ni. Ketika namanya disebut, sama ada Rasulullah, Nabi atau Muhammad, hendaklah kita iringi dengan selawat sallallahu alaihi wasallam. Sama ada bagi orang yang membaca, yang mengucapkan, orang yang mendengar, atau orang yang menulis, semua mereka itu bersekutu, hendaklah menunaikan hak yang satu. Itu di antara, sebagaimana yang telah kita sebut sebelum ini, salah satu daripada 10 tanda seseorang itu telah menunaikan kewajipannya kepada Rasulullah SAW dari sudut berselawat. Baik, jadi Rasulullah SAW merupakan seorang yang, ya, ketinggiannya itu adalah sederhana, iaitu tidak terlalu tinggi dan tidak pula rendah. Ini sama dengan hadis tadi. Ya, fizikal baginda SAW cantik, jadi tampan. Ya, rambut baginda SAW tidak keriting dan tidak pula terlalu lurus. Ya, kulit sedikit kemerahan dan apabila baginda berjalan condong ke depan. Jadi dalam hadis ini ada penambahan sifat dijelaskan tentang, iaitu Nabi SAW bila berjalan condong ke depan. Apa maksud condong ke depan? Ya, ini akan dijelaskan secara detail nanti di dalam bab yang ke-19, iaitu bab yang ke-19, iaitu tentang cara berjalan Rasulullah SAW.
Adapun condong ke depan ni maksudnya para ulama menyebutkan bahawa seperti orang yang berjalan menuruni tempat tinggi. Seperti bukit ataupun kita naik daripada bangunan daripada atas turun ke bawah kan laju. Menunjukkan cara jalan Nabi SAW ni cepat. Tidak perlahan, terlalu perlahan dan tidak terlalu cepat. Pertengahan. Tengok Nabi SAW mengajar kita dari sudut pribadi dia sendiri dah. Menunjukkan Nabi SAW bersifat wasatiyah. Ya sebab Nabi SAW mengajar kita untuk menjadi umat pilihan, umat yang menunjukkan ciri-ciri kesederhanaan. Ya. Sebab itu dalam hadis lain disebut khairul umuri au satuha. Urusan yang paling baik adalah yang paling pertengahan. Ya, tidak tafrid, ya, tidak hulu, tidak melampau dan tidak meremehkan. Tu, baik. Teruskan hadis yang ketiga. قال إمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. Baik. Hadis ini pula diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu an. Al-Barra bin Azib radhiyallahu an ini terkenal tentang hadis, iaitu tentang gambaran bagaimana Nabi SAW ketika berada di permakaman. Ya, tentang pengkebumian setelah selesai mengebumikan salah seorang sahabat Nabi SAW, sahabat Ansar. Hadis yang menjelaskan panjang lebar apa yang Nabi SAW lakukan ya setelah pengkebumian. Kemudian menjelaskan tentang hal ihwal ya jenazah tersebut yang menghadapi soalan ya daripada munkar dan nakir, bagaimana keadaan orang yang soleh, bagaimana keadaan orang yang toleh. Baik, di sini hadis daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, beliau menceritakan ya, yaitu kana Rasulullah SAW rajulan marbu'an. Ya, Rasulullah SAW merupakan seorang yang berketinggian sederhana. Itu dah sama tadi dengan hadis tadi ya. Antara dua bahu baginda adalah jauh atau lebar, yakni menunjukkan dada Nabi SAW itu bidang. Maknanya daripada tulang sendi bahu kita ni sampai ke sini. Itu namanya bahu. Kemudian bahu ke bahu itu adalah menunjukkan ukuran bidang. Bidang menunjukkan di sini Nabi SAW ni memiliki perwatakan yang berwibawa. Maknanya bidang bukanlah kecil begini, ya maknanya terbuka, nampak kewibawaan, nampak kehebatan, nampak kegagahan. Tu kepahlawanan tu, nampak keperkasaan, nampak seorang yang berwibawa. Ya. Baik. Rambut ya jumlahnya tebal dari atas kepala hingga ke bahagian bawah cuping telinganya, ataupun dari bawah cuping telinga hingga yang mencecah bahu, ya nipis sahaja. Baginda SAW memakai pakaian hullah berwarna merah. Selamanya tidak pernah aku lihat sesuatu yang lebih indah daripada baginda SAW. Jadi di sini yang menjelaskan perkara lain, iaitu tentang sifat rambut Nabi SAW tebal, kemudian ya mencecah sampai ke cuping telinga dan juga ke bahu. Jadi sampai ke bahu rambut Nabi SAW. Dan Nabi SAW memakai pakaian hullah berwarna merah, ya, iaitu nama bagi pakaian yang terdiri daripada dua kain, iaitu rida dan izar. Jadi penjelasan lanjut ini akan dijelaskan pada bab yang ke-8 dalam bab pakaian Nabi SAW. Jadi di sini ni bab yang pertama ni sebab ya dalam hadis itu terhimpun ya pelbagai sifat. Jadi dalam bab pertama ni adalah bab yang berkaitan dengan ciri fizikal Nabi SAW. Maka kita fokus kepada ciri fizikal yang ya adalah merupakan anggota tubuh badan Nabi SAW. Batang tubuh Nabi SAW yang mulia itu sendiri. Adapun pakaian dan sebagainya itu perkara yang datang, yang melekat, ya, yang disandarkan pada Nabi SAW. Jadi nanti akan ada perincian khas, iaitu tentang bab pakaian Nabi SAW. Jadi Nabi memakai pakaiannya berwarna merah, ya. Dan dengan mengenakan pakaian merah itu, ya, disebut oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, aku tidak pernah melihat selamanya sesuatu yang lebih indah daripada Nabi SAW. Bila berpakaian begitu nampak keindahan. Ya, bukan hanya ketampanan tapi nampak indah. Indah tu lebih luas maksudnya daripada tampan. Ya, tak dapat tergambarkan bagaimana keindahannya sehingga tidak ada tandingan, begitu. Maknanya ya kemuncak keindahan yang tidak ada tandingan ya oleh sesiapa sahaja. Ya, apabila
Ya, melihat Nabi SAW dalam keadaan begitu. Baik, lanjut pada hadis yang keempat. Qala Imam Tirmidzi rahimahullah taala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Sufyan bin Abi Ishaq عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي رمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل. Baik, maksudnya masih juga hadis ini diriwayatkan oleh ya Al-Barra bin Azib radhiyallahu an. Beliau menceritakan, aku tidak pernah melihat seorang yang berambut limah, yakni panjang yang melebihi telinga, dengan memakai pakaian hullah berwarna merah yang lebih tampan daripada Rasulullah SAW. Baginda SAW memiliki rambut yang mencecah kedua bahu. Jarak antara dua bahunya lebar. Dan baginda SAW tidaklah terlalu rendah dan tidak pula terlalu tinggi. Ini hadis dalam riwayat-riwayat lain. Jadi maksudnya sama. Ya, sama dengan hadis tadi. Terhimpun di sini tentang iaitu sifat bagaimana tentang rambut Nabi SAW. Jadi hadis ini yang memberikan satu faedah bahawa seorang lelaki itu boleh memanjangkan rambutnya sampai ke bahu. Maka bila dia telah melaksanakan perkara tersebut, maka sesungguhnya dia telah mencontohi Nabi SAW. Ya, jika dia berniat untuk mencontohi Nabi SAW, maka dapat pahalalah dia. Ya, tetapi kalau dia panjang rambut, kalau ditanya kenapa kamu menyimpan rambut sampai ke bahu, saya suka. Ya, ataupun style zaman sekarang, maka dia tidak mendapat pahala kerana tidak diniatkan atas mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa-apa kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila kita mencontohinya, maka dengan niat untuk membuktikan kecintaan kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita beroleh pahala. Sebab itu dengan mengetahui tentang peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut fizikal, penampilan dan seumpamanya, ya, maka kita tak akan berpaling ya untuk mencontohi melainkan terhadap Nabi SAW saja. Tidaklah kita menjadikan ya orang-orang yang tidak ada langsung ya manfaatnya seperti para artis ya yang menggayakan fashion tertentu, ya rambut dalam keadaan dibuat dalam keadaan tertentu, ya sedangkan mereka bukan untuk dicontohi. Ya, walaupun trend mereka itu very grand at that time. Ya, pada masa itu orang ramai mengikutinya, tapi kita sekali-kali tak akan mengikuti cara dan corak cara penampilan mereka. Kerana apa? Kerana kita ada contoh teladan yang terunggul, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan rasa rendah diri bila mencontohi Nabi SAW. Kerana apa? Walaupun bertentangan dengan trend ya ataupun aliran ya semasa. Kerana apa? Kerana kita dimuliakan ya oleh Allah Taala dengan ya mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, terus hadis yang kelima. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شأن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. Hadis yang kelima maksudnya hadis ini pula diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ini siapa yang tak kenal? Siapa Sofi Rahman? Ya. Ali bin Abi Talib ni siapa? Sepupu Nabi SAW. Sepupu Nabi SAW pada masa yang sama? Apa ni? Anak menantu. Menantu Nabi SAW dengan mengahwini siapa? Anak Nabi SAW yang perempuan nama siapa? Fatimah tu binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang Ali radhiyallahu an adalah khalifah Islam yang keempat. Dan daripadanya lah yang kekal sampai sekarang keturunan Nabi SAW yang dikenali sebagai Ahlul Bait. Bait yang bertebaran di pelbagai penjuru dunia. Jadi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dia mengatakan, iaitu dia menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tinggi dan tidak pula rendah. Dua telapak tangan dan telapak kaki agak kasar dan tebal. Dalam ni ada penambahan yang lain. Pemerhatian Ali
bin Abi Thalib, iaitu tentang dua tapak tangan dan tapak kaki Nabi SAW agak kasar dan tebal. Ukuran kepala baginda sallallahu alaihi wasallam dan begitu juga sendi-sendi tulangnya adalah besar. Ya, bulu halus di dadanya memanjang. Jadi baginda SAW memiliki garisan bulu-bulu halus yang memanjang dari dada ke pusat. Dia di dadanya berbulu. Ya. Apabila baginda SAW berjalan condong ke depan seolah-olah turun ke tempat yang curam. Ni tadi kita dah sebut dah. Tapi dalam hadis tadi sebut iaitu condong saja. Di sini dijelaskan. Ya, bila berjalan ya, condong ke depan maknanya berjalan cepat. Aku tidak pernah melihat sebelum dan selepasnya orang sepertinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW tu satu je dalam dunia di atas muka bumi. Tak ada orang yang sama dengan Nabi SAW kecuali siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya. Kerana Nabi SAW menyebutkan yang paling menyamai mirip Ibrahim alaihissalam itu adalah sahabatmu, aku lah Nabi SAW. Ya. Selain daripada itu tidak ada satu pun orang yang menyerupai, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi di sini menyebutkan Nabi SAW memiliki tubuh yang perkasa. Disebut tentang sendi-sendi tulang adalah besar. Maknanya orang yang memiliki ya kepribadian yang perkasa, nampak. Susuk tubuhnya yang sasa lah istilahnya. Ya. Tapi bukan macam bodybuilder tu melampau. Ya. Sebab tu dibuat-buat. Ya. Nabi SAW memiliki ya bentuk fizikal yang terbaik, yang tidak ada tandingannya, ya, mengungguli sesiapa sahaja, ya, sebagaimana yang dikhabarkan oleh ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik, terus hadis yang ke-6. Qala Imam Tirmidzi rahimahullahu taala haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Abi Anil Mas'udi bihadzal isnad nahwahu bima'na. Laporan seperti yang di atas tadi. Okey, terus. قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطاة ولا بالصبر وكان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتل أجرد ذو مسربة شتن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبر وإذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم إشرة من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى سمعت أبا جعفر. Baik. Hadis ini agak panjang sedikit, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Ibrahim bin Muhammad yang merupakan salah seorang daripada anak cucu Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu an ketika menyifatkan sifat fizikal Rasulullah SAW, beliau berkata. Jadi ini adalah riwayat yang kedua dalam bab ini. Yang sebelum juga daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, iaitu ketika menyifatkan sifat fizikal Rasulullah SAW, beliau berkata, Rasulullah SAW tidak berwatakkan terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah. Baginda SAW berperawakan sedang antara kaumnya. Rambut baginda SAW tidak keriting bergulung, afro. Istilah kita pakai afro, gulung-gulung tu, keriting yang sangat-sangat. Dan tidak pula lurus kaku, maknanya pertengahan. Akan tetapi ikal berombak.
Badan baginda SAW tidak gemuk. Wajahnya tidak bulat tetapi agak bundar. Kulit baginda SAW putih kemerah-merahan. Ya, anak mata pada kedua-dua mata baginda SAW berwarna hitam pekat. Hitam pekat. Dan bulu mata panjang atau lentik. Ya, bulu mata. Kemudian anak mata pada kedua-dua mata baginda SAW berwarna hitam pekat. Dan bulu matanya panjang atau lentik. Tulang pangkal bahu dan tulang penemu antara dua bahu adalah besar. Tadi bahu ni tulang pula. Ya, baginda SAW tidak berbulu di seluruh anggota tubuh badan. Cuma terdapat bulu halus yang memanjang dari dada hingga ke pusat. Bukan seluruhnya. Dia maknanya di dada sampai ke pusat. Tapak tangan dan kaki baginda terasa tebal. Tak kala berjalan, baginda berjalan dengan langkah kuat dan tegap, seakan-akan turun ke tempat yang curam. Ada hadis-hadis itu dia memperincikan hadis yang sebelum ini. Ya. Kemudian sambung lagi. Apabila baginda SAW berpaling, maka seluruh badannya ikut berpaling. Ini tambahan baru. Ketika Nabi SAW berinteraksi dengan apa saja, dengan orang, melihat sesuatu, bukan hanya kepala saja yang berpaling, tapi tubuh badannya juga berpaling. Nanti kita akan jelaskan sikit lagi. Antara kedua-dua bahunya terdapat khatam nubuwah, iaitu tanda kenabian. Dan baginda SAW ialah penutup sekalian Nabi. Ya, baginda SAW memiliki hati yang paling pemurah berbanding semua manusia. Ucapan baginda SAW merupakan perkataan yang paling benar, ya, tabiat yang paling berlemah lembut. Dan baginda SAW paling mesra dalam pergaulan antara sesama manusia. Ya. Sesiapa yang melihat baginda SAW buat pertama kali akan terpegun kepadanya. Yang manakala sesiapa yang pernah bersamanya kemudian mengenalinya pasti akan mengasihinya. Orang yang menceritakan sifatnya pasti akan berkata, belum pernah aku melihat sebelum dan sesudahnya orang yang seistimewa baginda SAW. Ini nak ungkapkan dengan perasaan bagaimana ni? Ya, tak tergambarkan. Pernah tak kita jumpa orang macam tu? Yang ada very highly influence, bila kita by first impression saja kita sangat tertarik sehingga tak terkata apa-apa, seolah-olah itulah orang yang pertama, yang terhebat, yang terkacak, yang terhandsome, yang terbaik muamalahnya, senyumnya dan seumpamanya. Ya, tak pernah kita jumpa. Inilah satu-satunya, tiada duanya di dunia, melainkan Nabi SAW. Inilah dia, ya, keistimewaan yang sangat agung, kemuncak terhadap para sahabat Nabi SAW. Sebab itu dalam akidah kita belajar, dilarang kita la tasubbu ashabi, mencela para sahabat Nabi SAW. Siapa sahabat Nabi SAW itu? Mereka walaupun bertemu sesaat saja dengan Nabi SAW, ya, paling minima tu, dan beriman dengan Nabi SAW dan mati di atas keimanan. Itulah para sahabat. Sahabat yang paling minima itu saja lebih baik daripada kita. Kenapa? Dapatnya mereka itu melihat Nabi SAW yang digambarkan contoh dalam hadis-hadis ini. Ya. Hadis yang disebut oleh Ali radhiyallahu anhu sungguh menggambarkan satu keindahan yang tak terucapkan. Semoga kita dapat, ya, bertemu dengan Nabi SAW. Tidak di dunia, ya, yang pastinya kita berharap bertemu dengan Nabi SAW di negeri akhirat yang diiktiraf sebagai umatnya. Ya, sebab di negeri akhirat nanti akan ada umatnya yang tidak diiktiraf, ditolak oleh Nabi SAW, tak diterima ketika nak menghampiri telaga apa? Al-Kautsar, Al-Haud Nabi SAW, betul kan? Nak minum. Ya, tapi Nabi SAW kata, pergi jauh daripada telaga ini. Di dunia, ya, kita berharap agar Allah rezekikan kita agar dapat bertemu dengan Nabi SAW menerusi apa? Mimpi. Nanti akan datang pembahasan barang siapa yang bermimpi dengan Nabi SAW, dia bertemu dengan Nabi SAW. Tu. Ya, kerana syaitan tak boleh merumpai wajah Nabi SAW. Baik, kesimpulan daripada hadis ini, yang pertamanya menjelaskan bahawa iaitu badan baginda SAW tidaklah gemuk. Tak gemuk, tak kurus, pertengahan. Yang kedua, wajah baginda SAW bukan bulat tapi agak bundar. Ya. Bundar ni agak bulat, ya. Kalau bumi kan orang sebut bulat, dia macam bundar, sphere. Ya. Ataupun bundar, maksudnya kita oval ataupun lebih kurang tak terlalu bulat, ya. Yang ketiga, bulu mata baginda SAW panjang atau lentik serta anak matanya berwarna hitam pekat. Tu. Ya, wibawa. Nampak orang memiliki mata seperti itu dan, ya, dengan ditambah dengan alis mata, bulu mata yang panjang. Kemudian yang keempat, jadi daripada hadis ini, tulang rangka baginda SAW besar. Ini dapat dilihat pada tulang pangkal bahu dan tulang penemu antara dua bahu baginda SAW yang disebut dalam hadis di atas sebagai besar.
Kemudian yang kelima, badan baginda SAW tidaklah berbulu di keseluruhan badan, cuma di bahagian-bahagian tertentu saja. Antaranya bulu halus yang memanjang dari dada sampai ke pusat, dan tapak kaki dan tangan terasa tebal. Dalam hadis ini ada tambahan menjelaskan tentang bagaimana sikap Nabi SAW. Ni sifat fizikal ni. Bab satu ni bab fizikal, tapi hadis tu bercampur dengan yang lain. Jadi antara yang ciri di sini adalah disebut perhatian Nabi SAW pada orang lain. Tengok ni bagaimana Nabi SAW, iaitu disebut Nabi SAW apabila berpaling maka seluruh badannya ikut berpaling. Kita tak seperti itu. Kadang-kadang kita bagi salam pada orang, mulut aja bagi salam, tapi muka tak tengok pada orang itu, betul kan? Kadang sambil lalu je. Macam contoh orang bersalam, kadang-kadang orang bersalam tangannya ke sini, kepala je, bukan setakat kepala, bukan setakat badan, kepala pun sekali tak tengok. Salam je dia. Salam gini, tengok muka sana. Tapi Nabi SAW bila bersalam, lihat the whole body, right from atas sampai ke bawah, tengok. Ya, Nabi SAW nak apa ni? Inilah very specialnya cara Nabi berinteraksi, dipanggil very highly effective interpersonal skill. Bagaimana seni berinteraksi dengan orang. Kenapa Nabi SAW menunjukkan penghargaan sepenuhnya terhadap orang yang sedang diinteraksi? Apabila kita ni berinteraksi dengan orang, bukan hanya dari sudut ucapan, tapi the whole body language kita ni bila berinteraksi dengan orang menunjukkan kita memberikan penghargaan, pemuliaan terhadap orang yang sedang kita berinteraksi. Tapi kalau kita melihat hanya dengan anak mata, atau yang anggota tubuh lain saja yang bergerak tapi wajah tidak bergerak, maka itu menunjukkan bentuk penghinaan ataupun endah tak endah atau tidak memberikan pemuliaan pada seseorang. Cuba lihat Nabi SAW, ya, dalam apa saja, bukan hanya berinteraksi dengan orang, tapi bila melihat ke mana-mana arah dengan tubuh badannya sekali, the whole ya, tubuh badannya physically dia readjust accordingly. Masya Allah. Ini satu contoh teladan yang sangat agung yang hendaklah kita mencontohi Nabi SAW. Ya, lihat secara sepenuhnya, khusus ketika berinteraksi dengan seseorang, ya, untuk kita berbicara dengannya dan sebagainya. Baik. Kemudian Nabi SAW disebut di sini penutup sekalian Nabi. Ini semua, ya, adalah akidah yang wajib dipegangi. Dan ini telah kita sebut ketika membahaskan tentang sudahkah kita menunaikan hak Rasulullah SAW, iaitu, ya, perkara yang pertama, hak yang pertama mengimani bahawa Rasulullah SAW adalah seorang Rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada umat manusia sebagai penutup, ya, seluruh Rasul-Rasul alaihissalam kepada umat yang terakhir. Ya, kemudian disebut baginda SAW memiliki hati yang paling pemurah berbanding semua manusia. Ini of course, Nabi SAW sangat pemurah, sehingga lebih pemurah pada bulan Ramadan. Ya, sangat pemurah Nabi SAW. Padahal kita mengetahui Nabi SAW, ya, di rumahnya berhari-hari tidak ada makanan. Nanti akan datang penjelasan sifat makanan Nabi SAW. Masya Allah, diterangkan sampai ke dalam rumah Nabi SAW. Ya, jadi Nabi SAW sangat pemurah, maknanya tidak kedekut. Nabi SAW nak mengajarkan kita kepada umatnya, jangan memiliki sifat bakhil, dan pada masa yang sama jangan memiliki sifat boros. Harta itu di telapak tangan, bukan di hati. Ya, di telapak tangan umpamanya tidak dipegang terlalu kuat, kedekut, tidak terlalu luas, jangan terboros, pertengahan. Bila diperlukan, ada haknya, tunaikan. Baik, kemudian disebut, ya, iaitu ucapan Nabi SAW merupakan perkataan yang paling benar. Ini sudah pasti. Surah Rahman dalam surah An-Najm, baca ayatnya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tu. Ya. Apa yang diucapkan oleh Nabi SAW bukan daripada hawa nafsunya, tapi daripada wahyu yang diwahyukan. Dan Nabi SAW di antara gelaran yang diberikan kepada Nabi SAW apa? Al-Amin. Bukan tu Al-Amin, betul ni tentang ucapan ni. Nabi SAW merupakan perkataan yang paling benar. As-Sadiqul Al-Masduq. As-Sadiqul Masduq. Nabi SAW adalah seorang yang benar lagi dibenarkan. Ya. Tu. Sebab itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendapat gelaran As-Siddiq sebab membenarkan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Bahkan lebih daripada itu pun aku percaya menunjukkan iman, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini pada kemuncak keimanan yang tidak ada tandingan. Ya, without any doubt. Lam yartabu, langsung tak ragu-ragu, yakin sepenuhnya. Inilah iman yang sempurna. Baik, kemudian, ya, Nabi SAW
tabiatnya paling berlemah lembut. Ya, paling mesra dalam pergaulan antara sesama manusia. Ini kita sebut tadi, interpersonal skill. Ya, betapa baiknya muamalah Nabi SAW dengan para sahabatnya, dengan musuhnya, dengan orang yang dikenalinya, dengan orang yang tidak dikenalinya. Masya Allah, ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita, ya, agar kita memiliki, ya, muamalah yang baik, yang mendatangkan kegembiraan kepada siapa yang bermajlis dengan kita, ya, khususnya orang yang tak kita kenali. Itu yang lebih aula. Kemudian disebut, ya, sesiapa yang pernah bersama Nabi SAW kemudian mengenalinya pasti akan mengasihinya. Nikmat tak para sahabat Nabi SAW? Sebab tu nikmat para sahabat ni, mereka sentiasa ingin bersama dan bermajlis dengan Nabi SAW. Melihat wajah Nabi SAW, ya, sudah merupakan kenikmatan yang sangat agung. Ibarat beginilah, kita melihat seseorang yang soleh, melihat para guru kita, masyaikh, ya, yang mengajar, yang memberikan faedah banyak pada kita. Ya, lama tak jumpa masyaikh kita, tok guru kita rindu nak jumpa mereka. Ya, hati ni, ya, sentiasa saja terdorong, tergerak untuk pergi menziarahi mereka. Tapi apakan daya, ya, perintah berkurung tak boleh pergi. Tapi hati itu sentiasa teringat. Bila bertemu dengan guru kita, Masya Allah, rasa iman meningkat. Betul kan? Rasa segala masalah hilang, ya, terlupakan. Kenapa? Kerana kecintaan itu yang memadamkan seluruh apa yang sedang kita alami. Apatah lagi Nabi SAW, ya, nanti akan disebut tentang bagaimana perumpamaan wajah Nabi SAW, ya, ibarat bulan. Baik. Kemudian orang yang menceritakan sifatnya pasti akan berkata, belum pernah aku melihat sebelum dan sesudahnya orang yang seistimewa baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya penampilan Nabi SAW ni hebat dan luar biasa. Ya, sebab itu always remember, mengajar kita agar berpenampilan, ya, berpenampilan yang berbentuk menarik orang kepada kita. Orang tidak memandang remeh terhadap kita. Maknanya apa? Islam mengajar kita supaya berpenampilan yang sempurna, sederhana, tidak melampaui batas dan tidak, ya, selekih. Sebab ada satu kaedah, we are always influenced when we meet people by first impression. Kita ni selalu akan terkesan bila berjumpa dengan orang yang tak kita kenali, khususnya melihat pada penampilan dia. Ya, selalu terkesan tengok orang tu nampak serius saja, senyum pun tidak. Ya. Jadi kita apa kita punya perception ketika itu? Sombong je. Betul kan? Tu. Tapi bila kita berbicara dengan dia, tak, rupanya seorang yang sangat friendly. Tu dah pentingnya first impression tu. Ya, itu akan menentukan langkah-langkah seterusnya dalam berkomunikasi. Ya, tapi kalau by first impression kita jumpa dia senyum, Masya Allah, ini orang luar biasa ni. Ya, senang kita dekati. Walaupun kita pertama kali jumpa, kita bersembang dengan dia, Masya Allah, dia layan je. Walaupun kita dari segi tangga kedudukan, dia dari segi barangkali pangkat, ya, dari segi pencapaian dunia jauh ganda pada dia, tapi dia layan dengan sungguh luar biasa. Sebagaimana itulah dicontohkan oleh Nabi SAW. Baik, hadis yang ketujuh. Yang tadi itu hanya penjelasan kan. Ya, kalau Abu Isa sami'tu, anak baca sajalah sebab kita nak baca semua matan yang ada dalam ni. Qala Abu Isa sami'tu Aba Ja'far Muhammad bin Al-Husain qala sami'tu Asma'i yaqul fi tafsiri sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mummaghid al-dhahib tula. Qala wa sami'tu Arabiyan yaqul fi kalamihi tamaghata fi nashabatihi ay maddaha maddan shadida. والمتردي الداخل بعضه في بعض كسرى وأما القطط فالشديد الجحودة والرجل الذي في شعره عجونة أي تثني قليل وأما المطهم فالبالغ الكثير اللحم والمكلثم المدور الوجه والمشرب الذي في بياضه حمرة والأدعج الشديد سواد العين والأهدب الطويل الأشفار والكتد مجتمع الكتفين وهو كاهل والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين والتقلع أي يمشي بقوة والصبب الحضور نقول إن حضرنا في صبوب وصباب وقول جليل المشاش يريد رؤوس المناكب والعشرة الصحبة والعشير الصاحب
والبديهة المفاجأة يقال بدهته بأمر أي فجأته. قال حدثنا سفيان بن واكع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله بن لأبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالد رضي الله عنهما. لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب وعظيم الهامة رجل الشعر إن افترقت عقيصته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شامة أذنيه إذا هو وفره أرى هذا اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يديره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله الشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم كراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عارية الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خصمان الأخصر خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي حول ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالإسلام. Baik. Hadis ini agak panjang, ya. Diriwayatkan daripada Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, ya, aku telah bertanya bapa saudaraku dari sebelah ibuku, yaitu Hindun bin Abi Halah, ya, radhiyallahu anha, telah menyifatkan tentang pribadi Rasulullah SAW, di mana beliau menggambarkan tentang, ya, kecantikan sifat pribadi Rasulullah SAW. Aku ingin dia menceritakan kepadaku sebahagian daripada sifat itu untuk aku mengetahuinya. Lalu beliau menceritakan, ya, Rasulullah SAW ialah seorang yang berjiwa besar dan digeruni, jadi oleh hati dan mata yang memandangnya. Siapa-siapa yang melihat Nabi SAW, maka akan datang sifat kegerunan. Baik, wajah baginda SAW bersinar bagaikan rembulan pada malam bulan purnama. Ni kita sebut tadi, baginda SAW lebih tinggi daripada orang yang sederhana ketinggiannya, namun lebih rendah daripada orang yang terlalu tinggi. Ukuran kepala besar, rambut ikal, yakni lurus berombak. Apabila yakni rambut baginda SAW panjang sehingga menyebabkannya mudah dibelah, maka baginda SAW mudah membelahnya, yakni ke kanan dan ke kiri kepala. Jika tidak, maka tidak dibelah, yakni dibiarkannya berjuntai ke atas dahi. Tu rambut pula yang dibelah tengah. Rambut baginda SAW melepasi cuping telinga jika baginda SAW menjadikannya dalam keadaan wafrah. Ya, wafrah tu maksudnya rambut Nabi SAW ada kalanya dalam keadaan jumah dan ada kalanya dalam keadaan wafrah. Jumah bermaksud rambut yang dibiarkan hingga mencecah bahu. Wafrah ialah yang dipotong sehingga berada antara telinga dan bahu. Ya.
Atas bahu dari bawah ke daun telinga. Baik, ini nanti akan datang dalam bab penjelasan rambut Nabi SAW. Baik, warna kulit baginda SAW putih bercahaya atau bersinar. Dahi pula luas, yakni tinggi dan lebar. Dua alis atau keningnya melengkung tipis dan panjang hingga penghujung mata, tetapi tidak sampai bertemu antara dua kening. Antara dua alisnya itu terdapat urat yang akan timbul apabila baginda SAW marah. Tadi sebelum ni dah penjelasan tentang rambut, kening dan bulu mata dan seumpamanya. Hidung baginda SAW mancung. Ni tambahan baru. Hidung Nabi SAW mancung. Padanya ada cahaya yang memancar sehingga orang yang tidak mengamatinya akan menyangka puncak hidungnya itu lebih mancung. Janggutnya tebal. Nabi SAW berjanggut tebal. Jadi kita kalau ada janggut, simpan, jangan dipotong. Kenapa? Mencontohi Nabi SAW. Dan memang ada perintah pun dalam hadis yang lain. Selisihilah orang-orang Majusi dan sebagainya dengan apa? Kerana mereka itu tidak berjanggut. Jadi umat Islam syiarnya adalah simpan janggut. Ni lelaki yang ada janggut dah. Kalau yang tak ada janggut, tak payahlah paksa keluar janggut. Ni yang dah ada janggut, simpan. Jangan dipotong. Kerana demi cinta kita pada Nabi SAW, mencontohi Nabi SAW. Jadi janggut Nabi SAW tebal, kedua-dua pipinya rata, tidak cengkung atau tembam. Mulutnya lebar, serasi dengan bentuk wajahnya. Yakni antara gigi-gigi hadapannya terdapat sedikit jarak. Yakni tidaklah terlalu rapat antara satu sama lain gigi Nabi SAW. Jarang. Tapi tidak terlalu jarang, jarang sedikit. Terdapat satu garisan bulu atau rambut halus yang membarisi dari dada ke pusatnya, sama dengan hari tadi. Leher Nabi SAW ni bagaikan leher yang ditempur dengan perak yang mulus. Nampak? Lehernya itu indah. Bentuk tubuhnya sederhana. Badannya berisi dan pejal, perut dan dadanya sejajar. Perut dan badan sejajar. Maknanya apa? Tidak seperti kebanyakan kita, perut boroi, PJK, perut jalan ke depan, dada tinggal ke belakang. Tu ni ikut. Jadi demikian kenapa? Barangkali akibat permakanan atau keturunan. Ada keturunan atau penyakit. Penyakit boleh. Tapi kebanyakannya makanan. Dia makan tak ikut aturan. Tengah malam pukul 1 makan, 1:30 tidur. Lepas makan tidur. Memang dia akan membawa kepada boroi, perut jalan ke depan, PJK. Dapat juga gelaran pangkat PJK. Nabi SAW sama. Baik. Perut dan dadanya sejajar, dadanya bidang. Kita sebut tadi, dadanya bidang, jarak antara kedua bahunya lebar. Tulang sendinya besar. Nampak bersih, bercahaya badannya yang tidak ditumbuhi bulu atau rambut. Dari pangkal leher yang di tempat tekuk leher di bawah ni sehingga ke pusat tumbuh bulu bagaikan satu garis. Kedua-dua kawasan puting pada dadanya dan kawasan perutnya bersih. Jadi daripada bulu selain tempat yang disebutkan tadi. Kemudian kedua-dua hasta yang di lengan, bahu dan bahagian atas dada baginda SAW berbulu. Kedua-dua tulang lengannya panjang. Tapak tangannya lebar. Kedua-dua tapak tangan dan kakinya tebal atau kasar. Jari jemarinya panjang. Lekukan telapak kakinya tidak menempel ke tanah. Kedua-dua kakinya rata dan licin sehingga air pun tidak melekat. Masya Allah. Apabila berjalan, dia angkat kakinya dengan tegak. Maknanya Nabi SAW berjalan bukan sambil lewa, bersungguh. Tegak. Tak seperti setengah orang berjalan. Sambil-sambil malas nampak berjalan. Nak tak nak aja. Tu. Itu menunjukkan sikap, menunjukkan kepribadian. Ada ciri-ciri malas orang jalan macam tu. Sambil lewa saja, tak bersungguh. Tengok Nabi SAW bagaimana? Iaitu dia angkat kakinya dengan tegap, mengatur langkah dengan badan condong ke hadapan. Dia tadi contoh apa ni? Jalan cepat. Dan berjalan dengan tertib dan sopan. Walaupun cepat tapi tertib dan sopan. Luas tak. Macam mana nak bezakan ni? Di antara orang berlari dengan orang ada sukan jalan kaki tu kan? Jalan kaki tu cepat kan? Tapi huduh tak nampak. Huduh. Jalan begitu kan? Berlari tidak, nak berjalan tidak. Terlampau, itu melampau berjalannya. Bukan begitu. Kemudian luas langkahnya, yakni secara semula jadi bukan dibuat-buat. Di mana apabila berjalan seakan-akan baginda turun ke tempat yang rendah. Daripada tempat tinggi turun ke rendah. Jadi menunjukkan laju. Tak terlampau laju. Kita kalau turun daripada tempat tinggi ke rendah, kita laju kan? Tapi pada masa yang sama kita akan break, betul kan? Kita tak ada melepas break kaki kita lah. Tak adalah macam itu kita free gear jalan laju tak. Maknanya sambil berjalan tu sambil kita seolah menahan, maknanya tak laju, tak cepat. Gitu. Dia faham?
Apabila baginda SAW menoleh pada seorang, baginda SAW akan memalingkan seluruh badannya ke arah orang itu. Ni kita sebut tadi. Jadi belajar. Bila tengok orang panggil, jangan tengok gitu je. Pusing sekali. Sebab apa? Bila berdepan, maknanya komunikasi itu akan berjalan dengan baik. Communication skill. Ya. Kemudian pandangan matanya selalu direndahkan, yakni ditundukkan hingga pandangannya ke bumi lebih banyak daripada pandangannya ke langit. Ya, kebanyakan pandangannya yakni kepada benda-benda duniawi atau perasaan duniawi adalah pemandangan ekor mata. Ya, yakni apabila berjalan-jalan bersama sahabatnya, baginda akan mengedepankan mereka. Yakni baginda SAW akan berjalan di belakang mereka. Nabi SAW bila berjalan dengan para sahabat di depan, Nabi SAW di belakang. Apabila bertemu seseorang, baginda lah yang lebih dulu memberi salam. Ya, Nabi SAW adalah orang yang paling cepat, paling mula memberi salam. Dan salam ini sungguh besar faedahnya, sehingga disebutkan salah satu jalan memasuki syurga. Afshus salam walakal jannah. Sampaikanlah salam, ya, bagi kamu syurga. Jadi antara cara untuk memupuk kasih sayang sesama muslim, ya, sama ada yang kita tidak yang kenal atau tidak kenal, adalah dengan memberi salam. Tapi ini di antara sunnah yang asing, khusus ketika bertemu dengan orang yang tak kita kenali. Jarang orang memberi salam. Berselisih di tepi jalan, ya, tengok pun tidak. Kalau tengok pun wajahnya sawopla, masam saja. Ya. Padahal sesama muslim itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan bersaudara itu diikat dengan kasih sayang. Jalan pintas cepat untuk kasih sayang adalah dengan memberi salam. Dan ini adalah contoh teladan yang Nabi SAW tunjukkan kepada umatnya. Maka hendaklah kita berusaha untuk menghidupkannya. Baik, hadis yang ke-8. Yang ke-9 ya? Baik, baca. An-Jabir tu. Baik, baca. قال إمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صليح الفم أشكل العين منهوس العقب. Baik. Hadis ini adalah riwayat daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Ya. Dia menceritakan yaqul kana Rasulullah SAW dhali'al fam. Ya. Rasulullah SAW seorang yang ukuran mulutnya lebar, bibir ni, mulut lebar. Matanya putih. Ya, ashkalal ain. Ya. Ada warna kemerah-merahan dan tumitnya kecil. Tu. Mata putih tapi mata hitam tetap hitam. Maksudnya begitu. Ya. Jadi ini apa ni urutan daripada hadis-hadis yang sebelum. Ya. Baik, terus hadis yang ke-10. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم قال عظيم الفم قلت ما أشكل العين قال طويل شك العين قلت ما منحوس العقب قال قليل اللحم العقب قال إمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا حنان بن السري قال حدثنا أبثر بن قاسم عن أشعث يعني بن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فله عندي أحسن من القمر. Baik. Hadis ini juga diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah SAW pada satu malam yang terang benderang. Ya. Maksudnya bulan terang benderang tu bulan apa? Tidak ada awan yang melindunginya. Jadi terang. Yang ketika itu di badan baginda SAW terdapat pakaian berwarna merah. Tadi kita dah sebut ada satu hadis menjelaskan Nabi SAW pakai warna merah. Aku memerhati baginda SAW dan memerhati bulan. Ya. Silih berganti. Tengok Nabi SAW pakai wajah merah, tengok juga bulan. Maka sesungguhnya aku dapati baginda SAW lebih indah daripada bulan. Masya Allah. Allah tak dapat nak gambar tadi. Ya. Tak dapat nak visualize. Sebab apa? Sebab kita tidak berada di zaman itu. Inilah nikmatnya para sahabat Nabi SAW. Bulan pun terkalahkan oleh pribadi Nabi SAW. Penampilan zohirnya. Ya. Apatah lagi penampilan batin Nabi SAW. Yang disebut tadi sifat. Ya, sifat-sifat akhlak, jiwa, budi yang luhur, keluruhan budi yang agung yang tidak ada tandingannya. Jadi menunjukkan Nabi SAW itu lebih indah dirinya daripada
bulan. Padahal bulan tu indah dah. Salah satu ciptaan Allah Ta'ala yang dapat ditangkap oleh mata kita, yang berada di bawah langit. Masya Allah. Jadi Nabi SAW memakai pakaian merah. Ini menunjukkan keharusan orang lelaki boleh memakai pakaian merah. Tapi ada nanti dalil yang melarang dalam hadis yang lain. Jadi bagaimana para ulama mengkompromikan hadis yang menjelaskan Nabi SAW pakai warna merah dan mengambil hadis yang Nabi SAW menyebut melarang. Baik, hadis seterusnya. Dia punya minit ni dah selesai kan? Ini anak Abi Ishaq. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن ابي اسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الطيف قال لا بل مثل القمر. Baik, hadis ini juga menunjukkan tentang perumpamaan keindahan Nabi SAW. Ya, physical appearance Nabi SAW. Ya, iaitu diriwayatkan daripada Abu Ishaq. Ya, dia menjelaskan tentang seorang lelaki bertanya, Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, adakah wajah Rasulullah SAW umpama pedang? Apa maksud umpama pedang ni? Maknanya bercahaya. Pedang kan kilatan dia tu, kilat, bercahaya. Ya. Lalu jawabnya tidak, akan tetapi wajahnya umpama bulan. Bulan dia berkilat tak? Bersinar. Dia bersinar tapi lembut sinarnya, betul kan? Kalau sinar pedang lembut ke tajam? Tajam macam kena cahaya matahari, kemudian memantul ke kita, boleh menyebabkan mata kita silau, bahkan boleh menyebabkan buta. Terutamanya di tengah hari panas yang terik, itu cahaya. Ya. Itu baru imbasan pantulan cahaya matahari. Tengok matahari tak buta terus. Tu. Ya, sebab itu kalau kita tak ada siapa yang boleh melihat matahari secara langsung. Ada tak? Kecuali dengan memakai macam orang welding tu, pakai apa? Google cermin tu yang gelap tu. Untuk apa? Menapis cahaya tu supaya tidak menjadi musibah, mendatangkan bahaya pada mata yang menyebabkan buta. Baik, seterusnya. Qala hadatsana Abu Daud al-Masahifi Sulaiman bin Sulaim qala hadatsana An-Nadhr bin Shumail an Salih bin Abi al-Akhdar an Ibn Shihab an Abi Salama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyad ka'annama siwa min fiddah rajil asy-sya'ri. Baik, hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis paling banyak. Ya, ahli ilmu walaupun menuntut dengan Nabi SAW dalam waktu yang sangat tempoh sangat ringkas, pendek je. Tak silap hanya dapat bersama berteman dengan Nabi SAW lebih kurang dalam 4 tahun kalau tak silap. Ya, ingat-ingat lupa. Tapi hadis yang diriwayatkan adalah ranking nombor 1 paling banyak, iaitu sekitar 5,000 lebih hadis. Ya, ini seorang ahli ilmu yang menjadi contoh teladan, walaupun menuntut ilmu terlewat, dapat bersama dengan Nabi SAW dalam tempoh masa yang cepat, tapi kesungguhan menuntut ilmu, Masya Allah, terkedepan. Ya, apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Ya, iaitu adalah kulit Rasulullah SAW putih bersinar bagaikan ditempa daripada perak. Rambut baginda SAW adalah ikan, yakni lurus berombak. Sama dengan hadis sebelum tadi. Baik, terus. Qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala akhbarani Al-Laits bin Sa'd an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uridu alayya al-anbiya fa idza Musa alaihi salam darbun min ar-rijal ka'annahu min ar-rijali shanu'ah wa ra'aytu Isa ibn Maryam alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aytu bihi shabahan Urwah bin Mas'ud wa ra'aytu Ibrahim alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aytu bihi shabahan sahibukum yakni nafsah wa ra'aytu Jibril alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aytu bihi shahaban dihya. Baik, Shabahan dihya. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, katanya bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, telah diperlihatkan kepadaku sekalian para nabi. Ini di antara keistimewaan Nabi SAW. Allah perlihatkan ya kepadaku sekalian para nabi. Ini peristiwa ketiga mana ni? Surah Mi'raj. Aku melihat Musa alaihissalam seakan-akan ya daripada kalangan kaum lelaki Syanu'ah, yakni kabilah daripada Yaman. Kemudian aku melihat Isa anak Maryam alaihissalam, maka ia mirip Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi SAW.
Aku melihat Ibrahim alaihissalam, maka aku dapati ia mirip sahabat kamu, yakni dirinya. Tadi para sahabat kan sebut ada orang yang sama dengan Nabi SAW, tapi seorang pengecualian, iaitu Ibrahim alaihissalam. Aku juga melihat Jibril alaihissalam, maka aku dapati ia mirip, iaitu Dihyah al-Kalbi. Dan kita sebut ketika kita mempelajari tentang tadabbur Quran, tentang kisah Nabi SAW yang mengutuskan Dihyah al-Kalbi kepada siapa? Raja Rum, Azimur Rum. Ya, menunjukkan Dihyah al-Kalbi radhiyallahu anhu seorang sahabat yang very good in term of diplomasi. Jadi dilantik oleh Nabi SAW jadi ambassador, diplomat hebat ni. Ya, bukan jalan-jalan raja yang dijumpa. Raja nombor 1 ketika itu. Di antara dua raja dengan Raja Parsi. Mesti memiliki skill yang sangat tinggi dari sudut berinteraksi dengan pemimpin nombor 1. Sehingga Hercules pun kagum dengan dia. Masya Allah, indah sekali. Tentang bagaimana Nabi SAW mengutuskan Dihyah al-Kalbi radhiyallahu anhu kepada Raja Hercules, ya, Maharaja Rum ketika itu, untuk menghantar surat Nabi SAW agar menerima seruan dakwah tauhid, iaitu ucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik, hadis yang seterusnya kita akan habiskan hadis ini 15. Okey, yang ke-14. قال حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار المعنى واحد. قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد بن الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول قال سمعت أبا الطفيل رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري قلت صفه لي قال كان أبيض مليحا مقصدا. Baik, maksudnya diriwayatkan daripada Sa'id al-Jurairi, ya, radhiyallahu anhu. Ya, dia mendengar daripada Abu Tufail radhiyallahu anhu berkata, aku telah melihat Nabi SAW dan tidak ada lagi di dunia sekarang ini orang yang pernah melihat baginda selainku. Ya, aku berkata, sifatkannya kepadaku. Yang ini sebagaimana yang kau lihat, tolong ceritakan. Lalu dia menjawab, baginda SAW putih, berseri, tampan dan sedap. Sederhana. Ya. Baik, terus hadis yang terakhir. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. Baik, hadis ini ya bermaksud diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini sepupu Nabi SAW. Ya. Ayahnya adalah adik-beradik dengan ayah Nabi SAW. Yaitu ini adalah yang Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Ibnu Abbas salah seorang sahabat Nabi SAW yang terkenal, dikenali sebagai empat Abdullah Abadilah dalam ilmu hadis. 4 orang yang banyak meriwayatkan hadis. 4 Abdullah. Salah seorangnya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dia masih kecil ketika Nabi SAW wafat. Tapi dia banyak ilmu. Nabi SAW doakan dia, ya, keunggulannya dalam bidang tafsir. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini doa Nabi SAW. Dan Allah makbulkan doa Nabi SAW. Maka jadilah dia seorang yang hebat dari sudut ilmu, khususnya dalam ilmu tafsir. Sebab tu kita belajar ilmu tafsir, kita akan jumpa sering riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan banyak hadis-hadis juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Jadi ada 4 Abadilah, 4 Abdullah yang terkenal, sahabat Nabi SAW, ahli ilmu. Siapa dia? Selain daripada Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu. Dan inilah dia riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Gigi-gigi depan Rasulullah SAW di antara satu sama lain renggang sedikit, yang ini tidak terlalu rapat. Ini sama tak dengan pemerhatian sahabat yang sebelum ni? Sama. Ya. Kemudian apabila baginda SAW bercakap, kelihatan seolah-olah cahaya terbit daripada celah giginya di hadapan itu. Masya Allah. Kita kalau bercakap, nampak apa gigi kita? Tak gosok gigi. Tu Nabi SAW sebab tu bersinar sebab apa?
bersih gigi Nabi SAW. Sebab tu Nabi SAW katakan, kalaulah ya, tidak menyulitkan umatku, pasti aku akan ni. Wajib siwak tu. Sebab apa? Penampilan seseorang ni, orang tak terkesan sangat dengan muka hidung bengek ke hidung mancung. Handsome kau main, lawa, buka je mulut, Allah gigi tak selera terus. Nampak tak? Tu kena jaga gigi. Bagus kita di Malaysia. Ya, KKM kesihatan. Budak-budak sekolah kecil-kecil lagi dah masuk sekolah darjah 1. Bawa besok ya. Tu bawa bekas, bawa perut gigi, ubat gigi. Tu pihak nurse, jururawat datang, ajar murid-murid macam mana nak gosok gigi. Tu jangan abaikan perkara itu. Ya, ini kebersihan, penampilan pribadi orang akan terkesan dengan apa? Gigi. Itu paling cepat. Tengok-tengok gigi dah rongok okey apa? Dah rompang sana sini. Tapi umur baru 17, 20 dah hilang lah gigi, tak elok. Nampak? Tengok Nabi SAW. Bila berbicara seolah-olah cahaya terbit daripada celah-celah gigi hadapan Nabi SAW. Menunjukkan gigi Nabi SAW putih bersih. Tu. Sebab tu Nabi SAW perintahkan kita bersugi. Baik, selesai alhamdulillah 15 hadis ya yang dipaparkan dalam bab yang pertama, iaitu bab Maja'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kesimpulan daripada seluruh hadis-hadis itu tentang perwatakan penampilan fizikal Nabi SAW, yang pertamanya adalah ni buat kesimpulan ni yang penting, iaitu yang pertama tentang ketinggian Nabi SAW. Nabi SAW tidak terlalu tinggi dan tidak pula rendah atau pendek. Akan tetapi baginda SAW seorang yang berketinggian sederhana. Macam kita lah di zaman sekarang, dia orang Melayu lah umpamanya. Paling-paling tinggi berapa orang Melayu ni? Katalah maksima 6 kaki lah tu tinggi lah. 1.8. Yang rendahnya adalah 4 kaki lebih. Tu rendah sangat. Tapi average orang kita berapa? 5 kaki lebih. 5 kaki 7, 5 kaki 8, begitu average. Jadi tak adalah terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi tu 6 kaki, 7 kaki tu memang tu apa, kira gharib lah, asing. Ya, anjib lah, pelik. Ya. Kalau rendah sangat, kemetot aja. Tu unik juga. Boleh dibilang dengan jari. Yang paling tinggi boleh dibilang dengan jari, yang paling rendah pun boleh dibilang dengan jari. Tapi yang average-nya adalah yang tadi, pertengahan. Baik. Yang keduanya, warna kulit Nabi SAW. Kulit Nabi SAW tidak terlalu putih dan pula tidak terlalu merah, akan tapi putih kemerah-merahan. Tak terlalu putih sangat, macam susu tak. Ya. Juga tidak terlalu merah macam orang terbakar cahaya matahari tu, orang putih kan, orang kulit putih. Kalau dia orang putih, cuba tengok orang barat tu duduk tepi pantai, jaga kulit dia merah, elok ke tak elok? Tak elok. Ya, apa dia begitu? Sunburn, pergi kat beach tu, apa? Sunburn. Betul. Tak elok kan? Tapi dia nak manaskan badan dia, bersih kulit sebab vitamin apa? E, matahari, cahaya matahari. D ke E? D. Vitamin E. Tengah hari tak lah, pagi-pagi awan. Baik. Yang ketiga, rambut Nabi SAW. Nabi SAW, ya, rambutnya bukan keriting, bukan juga lurus, tapi pertengahan. Ya, ikan. Panjangnya melebihi telinga dan ada kalanya sampai mencecah 2 bahu. Jadi kalau ada orang, contohlah ustaz lah contohnya, rambut panjang sampai sini. Apa dia ustaz? Nampak serabut dia panjang. Tak, ini contoh. Cuba janganlah biar merambu tak tentu hala. Sikat. Nanti Nabi SAW sebut tentang sikat rambut. Rambut disikat, disikat, bahkan disemir. Maknanya apa? Dia letak apa? Inai. Ada perbahasan tu. Kalau rambut panjang laki-laki ikat sikit. Ikat, rambut ikat. Tak, rambut panjang. Diikat. Rambut batu diikat sikit sebab Diikat. Macam ke depan. Tengok belakang. Boleh, ada tentang ikat ni, tidak ada larangan mengikat rambut bagi lelaki. Sebab apa? Nanti dalam hadis secara makna pernah seorang Nabi SAW melarang kita dalam solat mengikat rambut. Dalam solat Nabi SAW sebut larang ikat rambut. Ni siapa? Dia lelaki. Bermakna di luar solat boleh ikat rambut. Sebab pernah satu ketika salah seorang sahabat Nabi SAW lihat sahabatnya lain solat dalam keadaan rambutnya terikat. Lalu dia datang, lalu dia buka ikatan rambut itu. Ya. Lalu setelah selesai solat, orang tu tanya pada, kalau tak silap, Ibnu Abbas ataupun Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berbuat demikian. Kenapa kamu buka rambut aku ketika aku solat tadi? Lalu sahabat dia kata apa? Ya, Rasulullah SAW sebut tadi, dilarang orang yang solat dalam keadaan rambutnya diikat, kerana seolah-olah dia kaki tangannya sedang terikat, sedangkan dia sedang bermunajat pada Allah. Itu rambut depan.
Sebab tu ketika kita sujud, bagi orang yang rambut panjang tak perlu nak di apa? Dia letak tangan, dia angkat rambutnya supaya dahinya apa mencecah ke lantai, tak perlu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sebut biarkan yang rambut itu kerana dia merupakan untuk dia sujud juga kepada Rabb-nya. Itu dalam perbahasan fiqh ada dijelaskan hukum tentang rambut jika dalam solat. Yang keempat, fizikal Nabi SAW cantik dan sempurna, tampan lah bahasanya. Tampan. Ya, ukuran kepala baginda SAW besar, lehernya panjang, jenjang, tubuhnya tidak gemuk, perut dan dadanya sejajar. Ya, sejajar, maknanya tak buncit. Orang yang melihatnya akan merasakan tidak ada orang yang lebih kacak, lebih tampan daripada Nabi SAW. Jadi Nabi SAW adalah ya, seorang lelaki yang paling tampan, paling sempurna, tidak ada tandingan. Yang kelima, sendi-sendi tulangnya besar. Begitu juga tulang pangkal bahu dan tulang penemu antara dua bahunya, iaitu ya benjul yang di pangkal tengkuk ni, yang dipanggil al-kahil ni, kahil. Kalau dalam bab berbekam, itu salah satu poin untuk kita bekam, kahil. Ya. Juga kelihatan besar. Jarak antara dua bahunya lebar, bidang. Ya. Tulang lengannya panjang, tapak tangannya lebar dan berisi serta jari-jari jemarinya panjang. Semua ciri-ciri itu menunjukkan bahawa Nabi SAW adalah pribadi yang memiliki tubuh badan yang tegak, sasa dan kuat. Tu. Ya. Tu Nabi SAW ikut dalam medan pertempuran jadi pemimpin. Pemimpin mesti memiliki ciri ini, betul kan? Dia lebih letih, siapa nak takut? Tu cuba tengok askar tu, semua tough badan-badan. Sadu. Sebab tu kena exercise. Askar, polis, bidang-bidang penguasa tu semua kena exercise, jaga badan. Nampak wibawa tu, orang tengok takut. Baru tengok dah takut. Nak bergaduh lagi dah tak berani. Ya. Kemudian yang ke-6, kesimpulan, badan baginda SAW tidaklah berbulu pada keseluruhan badan, akan tetapi pada tempat-tempat tertentu saja, antaranya bulu halus yang sebaris dari dada ke pusat. Ciri orang Arab, kita tengok orang Arab memang berbulu mereka itu. Tak macam orang Melayu. Orang Melayu kebanyakannya tak banyak bulu dia, bulu dada pun tak ada. Yang banyak-banyak tu barangkali dah tercampur dengan keturunan lain. Barangkali keturunan orang Arab, keturunan orang India, Pakistan. Tu jenis orang-orang belah sana, orang-orang yang biasanya duduk di kawasan-kawasan yang ekstrim, panas yang terlalu tinggi atau sejuk yang terlalu tinggi atau empat musim, biasanya mereka akan memiliki bulu. Ya, bulu dada dan sebagainya. Sebab tu orang kita ni, kalau ada bulu pun banyaknya risai dan janggut. Itu janggut pun sikit-sikit. Tak macam orang Pakistan, orang Arab tu penuh. Tengok tu pun nampak ganteng. Waduh. Ya. Nampak wibawa tu nampak. Itulah pakai mahkota seorang lelaki ni adalah janggut dia. Di muka dia tu. Baru nampak kehebatan. Penuh tangan ni berbulu ni. Ya, tu orang-orang sebelah sana. Orang kita tak ada ni. Tak ada nampak bulu. Bulu roma dia. Masya-Allah. Baik. Tapi kita tak dipaksa pula. Kalau begitu aku nak cari ubat dah sebab keluar apa-apa. Tak payah. Itu takaluh namanya, berat-berat. Dilarang. Ada jual. Memang ada jual. Untuk menumbuhkan tu tak perlu. Ya. Sebab Allah jadikan setiap bangsa, ya, setiap manusia tu mengikut lokaliti tempat dia, sesuai dengan negara dia. Ya. Sebab apa? Tempat musim tu memang berbulu-bulu. Sebab nanti nak jadi perisai, tahan sejuk, tahan panas. Kita ni Allah jadikan di tempat yang sederhana. Nikmat tak? Khatulistiwa, sederhana. Sejuk tidak, panas ekstrim pun tidak, pertengahan. Negara Arab, desert, very high extreme temperature. Ya, ketika suhu sejuk, high extreme juga. Sejuk yang amat-amat meretah. Siang, tengah hari. Baik, yang ketujuh. Wajah baginda SAW tidak bulat dan tidak juga tirus, akan tetapi agak bundar. Dijelaskan contoh ni apa? Dahinya lebar, dua alisnya tipis, panjang dan melengkung tetapi tidak sampai bertemu. Ini melengkung ni. Tak sampai bertemu, touch ni. Ada orang macam tu kan? Ada orang bulu tu macam kening, bukan macam orang bulu, macam kening tu, burung hantu. Begitu Betul kan? Ada kan? Tu bangsa tu jenis tu, dia ada macam tu. Bukan dia buat, memang dia keturunan bangsa jenis begitu. Jadi Masya-Allah. Tapi Nabi SAW tidak begitu. Ya. Maknanya kalau dihimpun seluruh penduduk dunia, pelbagai lokaliti dan sebagainya, Nabi SAW unggul nombor satu. Menunjukkan pertengahan tu, mewakili, represent the whole, ya, tribes, ya, bangsa-bangsa dunia. Itulah dia, Nabi SAW yang terunggul. Masya-Allah. Ya. Kemudian mulutnya lebar, keindahan wajah dan parang rupanya umpama bulan purnama bagi siapa yang memandangnya, menunjukkan indahnya Nabi SAW. Kemudian yang ke-8, kesimpulan, anak mata baginda SAW hitam pekat. Mata hitam tu, hitam pekat. Ya, tengok, mata pun di pelbagai negara beza-beza. Ada mata hijau, mata biru.
Mata kuning. Kita mata apa? Kita orang Melayu. Coklat. Ada coklat yang agak sederhana, ada coklat pekat. Nabi SAW hitam pekat. Ya. Tu. Jadi anak mata bagian SAW hitam pekat. Ya, mata putihnya nampak kemerahan. Mata putih. Ya, bulu matanya panjang atau lentik. Sesiapa yang melihatnya akan menyangka baginda SAW bercelak. Padahal baginda SAW tidaklah memakai celak. Tapi kita disudahkan pakai celak khusus ketika nak tidur. Sebab dapat mencerahkan mata. Masya Allah. Dan yang terakhir, kesimpulan terhadap physical appearance Nabi SAW. Gigi-gigi hadapan Nabi SAW sedikit jarak atau renggang. Tidak terlalu rapat. Apabila baginda SAW senyum atau bercakap, kelihatan seolah-olah ada cahaya terpancar dari celah-celah gigi hadapannya. Jadi kesimpulan daripada bab ini adalah ciri khusus Nabi SAW. Ada yang boleh kita ikut, ada yang kita tak boleh ikut. Betul kan? Sebab itu memang dah built-in dah pada peribadi Nabi SAW. Allah khususkan pada Nabi SAW. Menunjukkan apa? Unggulnya Nabi SAW. Bukan sahaja unggulnya risalah yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada umat manusia. Tapi unggul juga seluruh tubuh badan Nabi SAW. Masya Allah. Nikmat sekali. Ya. Allah kurniakan kita dengan Rasul yang sempurna daripada segala sudut. Tidak ada celah untuk musuhnya untuk mencari, untuk menjatuhkan kehormatan dan kemuliaan Nabi SAW. Sehingga Ahlul Kitab pun kenal Nabi SAW lebih kenal daripada anak-anak mereka. Tengok tanda pun tahu dah. Tu, Allah beri kemuliaan pada Nabi SAW ni dapat dikenali oleh Ahlul Kitab. Padahal tak pernah bertemu. Bila tengok saja tahu dah. Ini adalah Rasul. Hati mereka pasti tak dapat mengingkari. Tapi mulut mereka itu jahat, mengingkari. Enggan degil, kecuali sedikit di antara mereka. Masya Allah, selesai sudah. Ya, bab yang pertama yang menjelaskan tentang personal physical appearance Nabi SAW, penampilan luaran zahir Nabi SAW, ya, berdasarkan 15 hadis yang dipaparkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Ya, mudah-mudahan ya sedikit sebanyak kita telah mula mengenal, maka akan bertambahlah cinta dan sayangnya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah panjang umur, malam ini selesai solat Isyak, ya, pada jam 9 suku kita akan sambung pada bab yang kedua, babu ma jaa fi khatamin nubuwah, iaitu tentang khatam, tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memuatkan 8 hadis. Wallahu a'lam. Segala kebaikan semuanya adalah milik Allah. Kita ucapkan alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menanamkan kecintaan yang sangat dalam bersama Nabi SAW. Dan kita termasuk dalam hadis tadi, anta fa innaka, ya, anta ma'a man ahbabta. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.